Okey. Anak-anak semua, kita akan menyambung pelajaran kita. Okey, di dalam structure language, namanya dalam bahasa Inggerisnya adalah structure language. Okey, kita sudah melukis use case diagram kita. Sebahagian use case diagram kita yang sebentar tadi ada banyak use case. Okey, ini adalah use case. Okey, ini saya ambil satu contoh. Okey, use case. Okey, di dalam use case, okey, anda dah mempunyai banyak use case ya. Okey, seperti tadi kita deposit duit, deposit money, withdraw money, take money ke. Okey, sama je asalkan maksudnya sampai. Okey, dan juga kita mempunyai banyak use case ya. Okey, tiap-tiap use case yang kita perlu ada, okey, tiap-tiap use case yang kita telah lukis, dia perlu ada satu namanya basic flow. Dia mesti ada basic flow satu, wajib ya. Okey, alternative flow dan juga exception flow. Okey, ketiga-tiga ini adalah perkara yang perlu ada di dalam tiap-tiap use case. Okey, tiap-tiap use case yang anda lukis. Seandainya anda dalam sistem ATM tu ada 4 use case, okey, anda perlu ada 4 basic flow. Okey, dalam satu use case itu. Okey, satu use case system. Okey, tiap-tiap use case dia hanya wajib ada satu basic flow sahaja. Okey, faham ya? Okey, dalam sistem mempunyai banyak use case. Okey, contohnya ATM machine tadi dia ada 4 use case. So, tiap-tiap use case itu perlu ada satu basic flow. Okey, satu basic flow untuk satu use case. Contoh, take money satu. Okey, deposit money satu basic flow. Okey, check balance satu basic flow. Contohnya, okey, semua sekali dia perlu ada satu basic flow dalam untuk mempersembahkan satu use case diagram. Okey, manakala dalam satu use case diagram, ini adalah satu contoh saya ambil daripada ATM machine, saya keluarkan satu use case withdraw money. Dalam withdraw money dia ada satu basic flow. Okey, dia boleh ada lebih daripada satu basic flow untuk alternate. Okey, alternate flow ni di dalam satu use case dia boleh mempunyai 2 ataupun 3, 1 hingga 3 itu adalah perkara yang normal. Okey, untuk satu use case. Tetapi untuk tiap-tiap use case ni, contoh withdraw money dia hanya ada satu sahaja basic flow. Ini basic flow yang panjang. Okey, exception flow dia boleh ada tidak mungkin ada dan juga mungkin dia ada satu ataupun 2 sahaja. Okey, dia tidak wajib ini. Kemungkinan dia ada, kemungkinan dia tiada. Tetapi biasanya alternative flow di dalam satu use case biasa sekurang-kurangnya dia ada 1. Okey, hingga 3. Okey, kalau boleh kurangkan supaya kita tidak terlalu banyak untuk dilukis. Okey, basic flow ini adalah satu. Apakah basic flow? Basic flow adalah happy scenario. Okey, kita hendak melukis senario. Okey, tiap-tiap satu itu adalah basic flow ni adalah happy scenario. Okey, happy scenario ni adalah apa yang kita rancang semua akan jadi. Maksudnya happy. Maksudnya apa yang kita nak buat semua tiada halangan. Semua jadi. Contoh, anda hendak pergi keluarkan duit, okey, anda masukkan kad, anda masukkan PIN, balance anda mencukupi. Sampailah anda boleh keluarkan duit tersebut. Apa itu alternative flow? Alternative flow ni problem. Okey, masalah yang akan berlaku. Okey, problem flow ni maksudnya jika anda hendak mengeluarkan duit, balance anda tidak mencukupi. Tak cukup balance. Okey, tak cukup balance. Okey, PIN salah. Okey, bagaimana sistem itu untuk menghandle? Okey,
macam mana sistem itu untuk mengatasi masalah-masalah yang terjadi. Tak cukup balance, pin salah. Bila anda salah masukkan pin, sistem itu perlu berbuat sesuatu. So, itu adalah alternative flow. Okey, exception flow ini adalah apabila anda tidak mahu lagi meneruskan. Okey, contoh yang paling mudah adalah anda tekan cancel. Okey, anda batalkan proses. Okey, cancel ataupun batal. Anda batalkan proses, itu adalah exception flow di dalam use case diagram. Okey, kita akan melihat bagaimana untuk membuat structural language ini. Okey, tiap-tiap satu use case mesti ada basic flow. Okey, 1 hingga 3 alternative flow. Exception flow kemungkinan ada, kemungkinan tiada. Okey, ini adalah tidak wajib. Ini basic flow adalah sesuatu yang wajib. Okey, so ini namanya apa semuanya anak-anak? Ini namanya di dalam bahasa softwarenya dan bahasa komputernya adalah structural language. Itu kita perlu menulis apa yang terjadi di dalam sistem tersebut. So, untuk membolehkan pengatur cara, pembangun sistem memahami proses-proses di dalam sistem tersebut. Okey, kita akan melihat bagaimana untuk menulis. Okey, ini adalah contoh basic flow. Okey, basic flow. Okey, untuk withdraw money. Okey, basic flow dia happy scenario. Maksudnya kita akan ada happy. Okey, maaf ya, salah aja. Basic flow. Okey, happy scenario. Kita lihat bagaimana punya happy itu, dia punya happy untuk dibuat. Okey. Yang pertama, okey, bila kita hendak menulis structural language, kita perlu memulakan dengan perkataan use case start. Okey, use case start ataupun use case begin. Okey, yang mana-mana bahasa yang mudah difahami. Okey, use case begin when the customer insert card. Okey, so dia akan bermula apabila customer datang ke dalam ke depan ATM machine, dia masukkan kad. Okey, kedua, okey, sistem perlu read card info kan. Sistem read card info. Okey. Selepas itu sistem akan authenticate. System will authenticate card. Okey. Sebab dia baca, dia perlu validasi. Okey, selepas validasi, okey, sistem akan authenticate ni. Bila dia authenticate card, dia perlukan info from bank. Okey, maklumat daripada bank. Okey, we authenticate card from bank punya database. Okey, selepas itu sistem akan display jikalau pin tu betul. So sekarang basic flow semua adalah betul, semua adalah happy. Kita masukkan pin, kita masukkan kad, boleh baca. Sistem bila kita masukkan pin, okey, authenticate card, lepas tu dia akan minta customer untuk masukkan kad. Okey, selepas dia authenticate card from bank, okey, sistem akan require system request atau require sistem akan request customer masukkan pin ya. Customer enter pin. Okey, lepas itu satu-satu ya. Okey, customer
insert pin number. Okey, ingat ya adik-adik dan anak-anak, bagaimana untuk membuat basic flow atau structural language ataupun requirement ini, anda perlu ada dua hubungan di antara sistem dan juga di antara customer. Maksudnya manusia dengan sistem perlu berinteraksi. Selepas manusia masukkan kad, sistem perlu respon. Selepas sistem respon, manusia perlu respon balik kepada sistem sampai prosesnya habis. Okey, itu caranya untuk menulis requirement. Bukanlah buat seperti user manual. User manual bermaksud kita hanya menulis apa yang terjadi dekat customer tu, apa yang customer itu buat tanpa kita menerangkan apa yang sistem perlu respon. So, di dalam penulisan requirement, dia perlu ada dua-dua entity perlu respon to perlu respon satu ke satu sama lain, iaitu customer dan ATM dan juga bank. Dia perlu berinteraksi di antara mereka. Kita perlu menulis interaksi di antara ketiga-tiga entiti ini, bukan kita menulis apa yang customer itu buat sahaja. Dan juga kita tidak menulis apa yang sistem buat sahaja. Kita perlu menerangkan ketiga-tiga entiti ini berkait satu sama lain. Okey, kita sambung. Okey, dalam ini, selepas sistem request customer, enter PIN, customer masuk PIN, sistem akan buat apa? Sistem perlu validate. Okey, sistem validate PIN. Okey, from bank punya database juga. Okey, selepas itu, okey, selepas semuanya sudah selesai, kita akan, okey, sistem akan display option. Okey, selepasnya customer perlu select untuk withdraw, keluarkan duit, withdraw money. Okey. Selepas itu, apa yang dia kena buat adalah, okey, customer kena, selepas customer masukkan withdraw money, dia pilih withdraw money, sistem perlu prompt, maksudnya dia perlu menulis untuk meminta jumlah amount, prompt for amount. Okay, prompt message lah for the amount to be withdraw. Bahasa perlu mudah ya. Okay, so customer memasukkan amount. Okay, memasukkan. Maaf, sudah bercampur bahasa Melayu dan bahasa Inggeris. Customer enter amount. Okey. Selepas itu, selepas amount dimasukkan, okey, sistem akan check. Sistem will check from database juga daripada, okey, sistem check daripada database bank, okey, available cash, okey, available balance. Okey, dia hendak nak tahu berapa jumlah balance yang ada. Okey, dalam basic flow balance perlu ada dan cukup. Okey, so available balance from bank punya database lah. Database mesti datang daripada bank. Okey. Okey, selepas itu sistem akan approve, withdraw. Okay, so sistem akan lepas approve, sistem akan system dispense cash and card. Okay, dia akan keluarkan card dengan cash. Okay, so selepas dispense cash, dia keluarkan cash dengan card ataupun receipt jika anda mahu. Okey, apa yang sistem perlu buat? Anda perlu menghabiskan proses ini. Sistem
will update. Selepas itu dia akan menolak jumlah bakinya, update the current balance to customer. Okey, selepas itu apa yang perlu ada adalah anda perlu menulis use case and untuk memberitahu proses ini sudah tamat. Okey, ini adalah wajib ya. Use case begin atau use case start when the customer insert card. Itu permulaan, pengakhiran anda perlu menulis use case and maksudnya prosesnya sudah tamat. Ini adalah wajib untuk memastikan orang yang membaca atau pengatur cara atau pembangun sistem memahami requirement ini, proses ini sudah berakhir. Okey, terima kasih. Okey, kita akan sambung selepas ini bagaimana untuk membuat alternative flow dan juga exception flow. Okey, terima kasih.